Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam ABC. Anak bijak lagi cerdik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana dan sidang hadirin yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Syaraf Wasim bin Muhammad Syukki dari kelas PIMK 2 selaku penyampai syarahan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang saya hormati Dr. Rafizah binti Muhammad Saleh yang merupakan pensyarah saya bagi kursus pengajian kurikulum dan pentaksiran Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIMK 3263. Beliau telah memberikan peluang dan kepercayaan kepada saya dalam menyampaikan tugasan syarahan yang diberikan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam adalah untuk memberikan kupasan tentang mauduk syarahan saya, iaitu kemenjadian murid dalam perspektif Islam. Para hadirin sekalian, saya yakin bahawa terdapat segelintir individu di dalam majlis ini yang tidak begitu memahami apakah yang dimaksudkan dengan kemenjadian murid. Secara umumnya, kemenjadian murid ditafsirkan sebagai rupa bentuk insan yang telah dibina hasil daripada kerja buat guru dalam mendidik, sama ada ianya benar-benar terjadi dengan sempurna, kurang sempurna atau tidak menjadi seperti apa yang dihajatkan. Kemenjadian murid yang ingin dihasilkan oleh guru itu telah digaris secara sempurna dan bertulis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK. Seperti yang sedia maklum, pembinaan modal insan bukan sahaja dinilai berdasarkan pencapaian akademik sahaja, bahkan dinilai melalui keberkesanan proses persekolahan secara holistik. Misalnya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK menyatakan bahawa pembinaan modal insan secara holistik merangkumi 4 teras utama, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun, tujuan utama saya menyampaikan syarahan pada hari ini adalah untuk memberitahu para pendidik di luar tentang bagaimana ingin membentuk kemenjadian murid dalam perspektif Islam. Melihat kepada falsafah pendidikan Islam, ia menegaskan bahawa ilmu merupakan satu usaha berterusan untuk membentuk sikap kemahiran, kepribadian ilmu mulia, kepribadian yang mulia dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.
Falsafah pendidikan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk jati diri yang mampan dalam diri murid-murid berdasarkan 5 teras utama, iaitu berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia. Justeru, kemenjadian murid yang ingin dihasilkan haruslah menggabungkan kedua-dua falsafah supaya pembangunan insan yang diinginkan dapat direalisasikan dengan sempurna. Sidang hadirin sekalian, akhlak menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2017 ialah budi pekerti dan kelakuan yang baik ditunjukkan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, Hassan Nanggulung 1977 telah membuat sebuah kajian yang menyatakan bahawa masalah murid yang paling utama sekali yang dihadapi oleh murid di sekolah ialah cabaran akhlak. Cabaran kemerosotan akhlak dalam diri murid-murid merupakan satu lagi cabaran yang perlu ditangani oleh guru-guru pendidikan Islam di Malaysia. Menangani cabaran ini sudah tentu sukar bagi guru biasa. Cabaran ini memerlukan kepakaran dan pengalaman yang luas, khususnya daripada golongan guru pendidikan Islam yang bersifat cemerlang. Bukti daripada cabaran kemerosotan akhlak ini boleh dilihat daripada statistik yang diberikan. Secara keseluruhannya, masalah dan cabaran akhlak dalam diri murid di sekolah meningkat dari semasa ke semasa. Sebahagian besar daripada masalah ini pula datangnya daripada remaja dan murid Melayu yang majoritinya adalah orang Islam. Sebagai contoh, kes jenayah yang melibatkan juvana lelaki dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998 meningkat sebanyak 35%. Manakala remaja perempuan meningkat sebanyak 25%. Menurut statistik yang diberikan oleh Berita Harian pada 4 Ogos 2004 pula menjelaskan lagi tentang jumlah tangkapan dan kes juvana serta jumlah tangkapan yang melibatkan murid Melayu pada tahun 2000 hingga 2004. Selain itu, keruntuhan akhlak dalam diri murid juga dapat dilihat melalui statistik peningkatan jenayah murid yang dikeluarkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF). Agensi ini menjelaskan bahawa peratusan kes jenayah di kalangan murid meningkat pada tahun 2005 iaitu sebanyak 5,543 kes berbanding pada tahun 2004 sebanyak 5,140 kes. Segala statistik yang telah saya kemukakan sebentar tadi menggambarkan kepada kita betapa seriusnya isu cabaran akhlak dalam diri murid untuk ditangani oleh guru pendidikan Islam di Malaysia. Jika kita ingin mencegah masalah kemerosotan akhlak dalam diri murid, guru-guru khususnya major pendidikan Islam
mestilah menganalisis faktor-faktor yang menjadi puncak kemerosotan akhlak dalam diri para murid. Para hadirin bestari yang saya kasihi, faktor-faktor yang menjadi asbab keruntuhan akhlak dan budi pekerti murid-murid di institusi pendidikan ialah murid tidak mengamalkan ajaran agama Islam berkaitan tentang akhlak yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana para murid hanya mendengar dan menerima ilmu yang disampaikan oleh guru semata-mata untuk lulus di dalam peperiksaan sahaja. Apabila sudah lulus di dalam peperiksaan, ilmu yang telah diajarkan seperti akhlak akan dilupakan begitu sahaja. Impaknya, lahirlah murid-murid yang hanya cemerlang dalam bidang akademik tetapi gagal dalam membentuk jati diri yang berakhlak mulia. Justeru saya ingin memetik satu kata-kata yang dilafazkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berbunyi, "Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia." Petikan ayat tersebut membuktikan kepada kita bahawa agama Islam sangat memandang tinggi seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia berbanding mereka yang mempunyai ilmu setinggi gunung. Oleh itu, setiap murid mestilah mempunyai kesedaran di dalam diri untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru, terutamanya berkaitan tentang akhlak agar modal insan yang berkepribadian mulia dapat dihasilkan di seluruh institusi pendidikan. Selain itu, faktor keruntuhan akhlak dan budi pekerti murid-murid juga dipengaruhi oleh institusi keluarga yang bermasalah. Hal ini terjadi kerana ibu bapa kurang memberikan penekanan kepada anak-anak mereka berkaitan tentang ajaran agama Islam. Umum mengetahui bahawa tugas ibu bapa seharusnya adalah untuk memastikan anak-anak mereka sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang mazmumah seperti yang dinyatakan dalam Islam apabila menjalani kehidupan seharian. Namun, ibu bapa pada masa kini terlalu sibuk mengejar kemewahan duniawi dan kedudukan sehingga mereka alpa terhadap tanggungjawab dalam mendidik anak-anak mereka berlandaskan syariat Islam. Kesannya, anak-anak tersebut tidak mampu untuk membezakan antara perbuatan yang keji dan baik dalam hidup mereka. Ini sekaligus menyebabkan mereka sentiasa berperilaku negatif tanpa membuat sebarang keputusan. Oleh itu, ibu bapa menggalas obligasi dalam memastikan akhlak remaja dalam keadaan yang baik seperti yang ditetapkan di dalam Islam. Hadirin yang budiman, pada era globalisasi ini, dunia mengalami perkembangan pesat dalam bidang teknologi seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Hal ini telah memberi kesan yang mendalam terhadap perubahan kelakuan remaja kini. Antaranya ialah
Media massa. Media massa adalah alat yang dapat digunakan untuk membangkitkan dan mempengaruhi sikap serta tingkah laku individu dan sosial serta mempengaruhi setiap elemen kehidupan. Hal ini demikian kerana media berperanan dalam pembentukan identiti sesuatu bangsa dan kaum. Tetapi, penyalahgunaan media massa menyebabkan akhlak para murid merosot. Hal ini terjadi kerana terdapat kandungan media massa yang salah di sisi agama Islam ditayangkan tanpa sekatan oleh pihak berkuasa. Bukan sekadar itu, kebanyakan murid pada masa kini sudah memiliki telefon pintar seawal umur 12 tahun yang membolehkan mereka untuk mengakses bahan-bahan yang terlarang. Sebagai misalnya, kandungan yang ganas dan lucah seperti pornografi dapat diakses oleh murid dengan implikasinya, murid-murid akan memiliki pemikiran yang lucah akibat daripada bahan yang ditonton oleh mereka. Tambahan pula, pencapaian akademik mereka juga akan merosot kerana perbuatan melihat bahan-bahan yang lucah mampu melemahkan ingatan mereka. Intihannya, penyalahgunaan media massa haruslah dibendung supaya kemenjadian murid dalam memelihara akhlak dan budi pekerti dapat dipupuk. Akhir sekali, keruntuhan akhlak dalam diri murid juga berlaku akibat daripada pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita ketahui, rakan merupakan insan yang penting bagi remaja sehingga taraf kedudukan mereka diletakkan melebihi ahli keluarga sendiri. Segala perkara yang dilakukan oleh mereka akan diikuti walaupun ia merupakan perilaku yang salah. Segala perkara yang dilakukan oleh mereka akan diikuti. Dalam kajian Zainuddin dan Roslan 2011, pengiktirafan daripada rakan sebaya sangat menyumbang kepada penglibatan remaja dalam masalah akhlak. Mereka akan melakukan apa sahaja yang mereka mahu asalkan ianya diiktiraf dan diketahui oleh rakan sebaya. Sebagai tamsilnya, murid akan mudah terjebak dalam gejala sosial seperti menghisap rokok akibat daripada pengaruh rakan sebaya. Impaknya, akhlak dan budi pekerti murid tersebut akan hilang dari diri mereka. Justeru, pemilihan rakan sebaya yang tepat pastilah dilakukan oleh murid sebelum berkawan dengan mereka agar pengaruh rakan sebaya yang baik dapat diterapkan di dalam jiwa. Hadirin yang dihormati sekalian, kemenjadian murid yang berakhlak merupakan satu cabaran yang sangat besar di dalam pendidikan kerana murid terdedah dengan berbagai faktor yang menyebabkan akhlak mereka merosot. Bagi mengatasi masalah ini, guru pendidikan Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kemenjadian murid
yang berakhlak. Akhlak yang baik adalah aspek penting dalam pembangunan individu yang seimbang dan masyarakat yang harmoni selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan Islam. Antara peranan guru pendidikan Islam dalam membentuk kemenjadian murid yang berakhlak ialah guru pendidikan Islam bertanggungjawab untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang mengutamakan akhlak mulia dalam segala perbuatan dalam diri murid-murid. Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum ini, guru hanya memberikan ilmu tanpa amal kepada murid. Tindakan sebeginilah yang mengakibatkan akhlak murid sentiasa merosot dari semasa ke semasa. Maka pengaplikasian nilai-nilai Islam seperti akhlak yang mulia haruslah dilaksanakan oleh guru pendidikan Islam di setiap institusi pendidikan. Misalnya, guru pendidikan Islam menyediakan hadiah kepada mana-mana murid yang menunjukkan peribadi yang mulia semasa berada di sekolah. Dengan cara ini, ia dapat membantu murid dalam mengaplikasikan ilmu akhlak seperti yang diajarkan di dalam Islam dalam kehidupan seharian. Selain itu, guru pendidikan Islam perlulah mengajar nilai-nilai murni seperti kejujuran, amanah dan bertimbang rasa dengan cara menerangkan konsep-konsep ini dahulu. Kemudian, guru-guru haruslah memberikan contoh bagaimana nilai-nilai murni ini digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya, guru boleh menjelaskan pentingnya amanah dalam berurusan dan bagaimana Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam perkara ini. Impaknya, guru dapat memberikan inspirasi kepada murid-murid untuk mengikut jejak langkah Rasulullah SAW dalam membentuk perilaku yang sopan dan berakhlak mulia. Di samping itu, pembinaan kemenjadian murid yang berakhlak bukan sekadar bergantung kepada sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas sahaja. Malah, guru juga boleh menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan yang mampu memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat setempat. Hal ini demikian kerana aktiviti-aktiviti kebajikan mampu mendorong perkembangan akhlak yang baik di mana murid-murid akan sentiasa melakukan aktiviti yang mampu memberikan kesenangan kepada masyarakat dan mengelakkan daripada melakukan aktiviti yang mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat seperti vandalisme. Tamsilnya, guru dengan kerjasama pihak sekolah melaksanakan aktiviti gotong royong bersama-sama komuniti setempat dalam membersihkan kawasan persekitaran. Implikasinya, murid bukan sahaja mampu membentuk nilai murni dari segi penjagaan kebersihan, bahkan turut membantu mereka memahami kepentingan berbuat baik kepada orang lain dan masyarakat seperti petikan ayat Al-Quran dari surah An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa bil walidain ihsanin wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi wal sahibil bil janabi
wa abnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 36. Maksudnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Akhir sekali, guru juga boleh menjadi mentor dan penasihat kepada murid-murid dalam membina kemenjadian murid yang berakhlak. Guru haruslah memberikan nasihat kepada murid-murid dalam menyelesaikan masalah moral atau etika yang mereka hadapi. Sebagai contohnya, jika seseorang murid menghadapi konflik dengan rakan sekelas, guru boleh memberikan nasihat tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik dan mengikut ajaran Islam. Faedahnya, pergaduhan di antara rakan sekelas yang mendorong kepada perbuatan sifat mazmumah dapat dielakkan daripada terjadi. Konklusinya, guru pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk kemenjadian murid yang berakhlak. Mereka tidak hanya mengajar nilai-nilai Islam tetapi juga menjadi contoh teladan, mentor dan pembimbing murid dalam perkembangan akhlak. Dengan bimbingan dan nasihat mereka, murid-murid dapat memahami nilai-nilai akhlak yang baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka selaras dengan proses pembinaan model insan yang berakhlak mulia. Hadirin yang dihormati sekalian, berdasarkan intipati perbincangan di atas, dapat kita lihat bahawa proses untuk membina kemenjadian murid yang berakhlak mulia bukanlah suatu perkara yang mudah. Dengan perkembangan dunia kini, semakin banyak pengaruh sosial yang negatif berleluasa sekaligus mengancam keruntuhan akhlak yang telah disemat dalam hati murid-murid. Maka guru-guru dan bakal guru pendidikan Islam sewajarnya mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bersama-sama berusaha untuk membina budi pekerti yang mulia dalam jiwa anak-anak muda supaya kemenjadian murid yang berakhlak mulia berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan syariat Islam dapat direalisasikan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya menyusun 10 jari andai ada terlanjur kata. Sekian saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan sebuah lafaz yang suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.